Boleh sukar lagi, no? Sebab tu Rasulullah sebut, balik daripada peperangan tu, kita balik daripada satu perangan yang kecil, jihad yang kecil, nak hadapi peperangan yang besar, no? Jihadul akbar, no? Jihad lawan nafsu. Oleh sebab itu, mengenai masalah ini, Yang Mulia Al-Imam Ibn Ta'ilah Skandari telah merumuskan, buat satu solusi dalam kalam hikmah beliau yang ke-32 sebagai berikut. Tashawufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tashawufika ila ma hujiba anka minal uyub. Maksudnya, perhatian kamu kepada sesuatu yang tersembunyi pada kamu berupa keaiban-keaiban adalah lebih baik atau lebih bagus daripada perhatian kamu pada sesuatu yang terdinding, yang terhalang daripada kamu berupa yang baik-baik. Itu maksudnya kita fokus pada keaiban kita tu, cari keaiban kita tu lebih baik daripada kita duk nak tengok, nak jadi mukasyafah, nak jadi apa, kasyaf. Nak tengok, nak nampak benda-benda yang terhalang. Kan? Nak boleh nampak jin lah, boleh nampak benda-benda yang di sebalik tabir apa kan. Boleh scan barang. Ada setengah orang suka boleh scan barang. Sebenarnya kita duk scan keaiban kita tu lebih baik daripada kita duk scan. Daripada duk scan benda-benda gaib-gaib ni, benda yang akan datang kan. Benda belum berlaku. Ataupun kadang-kadang suka apa orang kata nak scan penyakit barang. Itu lebih baik lagi dari sana. Bukanlah kata tak baik, boleh mengenal pasti penyakit tu kan. Itu baik juga, tapi hak ni dia lebih utama, aulawiyah. Baiklah, kalam hikmah ini uraiannya sebagai berikut. Dalam kalam hikmah di atas, kita menjumpai perkataan al-uyub. Al-uyub, jamak daripada aib mana? Aib. Aib tu mufrad dia kan, uyub jamak lah, plural kan. Maksudnya keaiban-keaiban. Keaiban-keaiban kita nak uyub. Sedangkan kata aib menurut ilmu tasawuf, pengertian ataupun takrif aib ni, dia kata ma aujaba naqsan fi man nusiba ilaihi ma'siyah aw ghayraha jariyan kana fil af'al aw fil akhlaqi aw fil adabi muta'alliqan billahi aw bi'ibadihi. Sesuatu yang harus, yang mesti, sesuatu yang mesti membawa kepada kekurangan pada orang yang disandarkan kekurangan itu padanya. Maksiatkah kekurangan itu atau lainnya? Apa kekurangan itu pada perbuatan atau pada akhlak? Atau pada sopan santun? Baik kekurangan itu terhadap Allah atau terhadap hamba-hambanya. Itu dipanggil aib, uyub. Maksudnya bagi seorang yang mengerjakan satu dosa atau bukan, yakni suatu yang kurang pantas, yang tak sepatutnya lah orang kata, berarti ia telah mendatangkan kekurangan pada dirinya sendiri. Itu dipanggil aib, aib. Kita buat satu dosa pun kita dah buat aib dah. Ataupun kita buat satu benda yang kurang patut, itu pun aib lah. Berarti ia telah mendatangkan kekurangan pada dirinya sendiri. Ia telah mendatangkan suatu kecelakaan pada perbuatannya atau pada akhlaknya dan pada sopan santunnya, baik terhadap Allah SWT maupun terhadap hamba-hambanya. Hablum minallah ataupun hablum minannas. Kan? Sebab itulah orang kata orang-orang yang dia jaga etika dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, golongan-golongan wali ni sampai adab dia dengan kiblat pun dia tidak meludah salah kiblat dalam peringkat tu. Walaupun kita kata benda tu tidak membuat pada dosa kan. Sebab tu ada satu seorang wali Allah dia katakan, satu hari anak murid dia ni
beritahu pada dia, hari ini kita ni akan diziarahi oleh seorang wali Allah. Jadi dia pun tunggulah nak sambut. Jadi orang yang berkenaan tu pun main lah. Elok-elok sampai kat masjid tu, dia meludah tala kat masjid lah pasal itu. Dia kata dia belum lagi sampai maqam kewalian. Sebab wali-wali ni bukan sekat dia jaga yang wajib, tinggal yang haram. Malah dia memelihara yang sunat dan meninggalkan makruh. Malah lebih daripada itu juga, aulawiyah. Dia buat yang aula. Menjauhi yang khilaf aula, menyalahi yang utama. Sampai peringkat tu. Malah sampai peringkat meninggalkan sebahagian yang harus takut berlebihan. Tu dia. Sampai peringkat tu. Maksudnya wajib beliau, haram beliau tinggal. Aku jatuh pun segera tobat. Sunat tambah dengan tinggal makruh. Buat yang aula, tinggal yang kurang aula. Lepas tu nak meningkat lagi apa? Tinggal sebahagian yang harus, takut berlebih. Kan? Takut lebih. Itulah orang kata maqam para wali tu. Wali nikah ni banyaklah kan. Ni wali ni lah kan. Sebab tu saya dapat satu kitab daripada anak murid Tuan Guru Haji Umar Zuhdi tentang dia punya apa orang kata, dia punya carta tentang wali yang tamu. Sentiasa ada mudah 2 orang dah tu dia carta. Sentiasa Tuhan ganti. Dia ada nama-nama wali-wali tu oleh Abdal semua ada satu kitab diuraikan. Orang dalam bidang ni lah, bidang tasawuf ni. Jadi apabila seorang mati, diganti dengan orang lain. Di mana yang paling banyak dia katakan, di cerita tu di Syam, di bumi Syam ni ramai. Belah lain tu kurang sikit. Dia ada berapa bilangan di bumi Syam tu ada. Ada. Jadi tu baiklah. Tegasnya orang yang mengerjakan sesuatu tidak baik atau kurang baik, berarti ia mendatangkan kekurangan pada pribadinya sendiri. Atau dengan kata lain, pribadinya itu masih belum dapat dijauhkan dari hal-hal yang mendatangkan kekurangan atasnya. Adapun ayat ini terbagi pada 2 bahagian, dia kata. Profesor Muhyiddin Wali ni dalam menghuraikan Al-Hikmah ni, dia kata ayatnya ada 2 bahagian. Satu ayat yang lahir lagi nyata. Lahir nyata kita nampak. Ayat yang demikian sifatnya dapat dilihat, dia kata. Dan menghilangnya tidak begitu lama. Tak payah sangat. Asalkan dia mau. Misalnya ayat pada pakaian. Ayat pada mengambil harta orang. Ayat pada menghina orang. Dan lain dan sebagainya. Ayat yang begini tidak sulit menghilangkannya, dia kata. Kalau dia mau. Bahkan asalkan kita mau, dengan secepat mungkin ia akan hilang. Yang kedua, ayat yang tersembunyi dan tertutup. Ayat bahagian ini melihatnya pun sulit, dia kata. Tersembunyi, dan nama pun tersembunyi, kan? Kopi kan, tersembunyi. Sebab tidak dapat dilihat dengan mata lahiriah. Tapi ayat ini akan mungkin dilihat oleh orang yang punya ayat sendiri. Dia sendiri dia tahu. Kalau dia ada ilmu lah. Atau orang lain yang telah mengetahui betul aib-aib yang ada pada seorang itu. Orang lain pun boleh tahu juga kalau orang yang mengenal keaiban ni. Misalnya saja sebagai aib berpegang atas amal, bersandar pada amal kan. Yang kalam hikmah yang kita baca dulu yang pertama. Dia bergantung dengan amal, bukan bergantung dengan Allah. Kan? Kalau amal banyak dia rasa confident. Kan? Amal kurang dia rasa majai, rasa apa? Pengharapan dia tak kuat. Ya tak? Masa amal banyak, dia rasa. Kan? Malam dengan semayang sunat, baca Yasin kan. Keluar rumah baca macam-macam tu, keluar pun rasa confident you know. Tapi ada masanya dia terjatuh kesalahan kan, dia rasa apa orang kata lemah. Sedangkan kalau hikmah yang pertama kita baca dulu, dalam keadaan macam mana pun kita kena bergantung pada Allah.
Kan? Cuma masa tu disuruh kita bertaubatlah. Tapi pergantungan pada Allah tu tak boleh. Kita ada masa kita rasa lemah, ada masa kita tinggi, apabila kita ibadah kita tinggi, kita rasa kuat berpegang pada dia kan. Masa kita jatuh dosa, kita rasa lemah, tak mahu je. Tak boleh lah. Itu makna kata dia bukan bergantung pada Allah, dia bergantung pada amal dia. Kan? Macam orang bawa tangkai lah kan. Itu no. Bawa tangkai, dia bawa tangkai bola badan dia kan. Pegang-pegang tangkai tu dah, tak apa, rasa confident. Hari tu tak buat tangkai, rasa hari ni. Nampak? Kan? Buat tangkai orang dulu kan. Buat pisau wali ke kan. Orang pisau wali ada. Wali pelindung, pisau pelindung. Pelindung dia kan. Ini tak ada rasa. Kan. Betul lah no? Kalau kita lah ni tak berapa duit tak ada. Duit tak ada. Rasa tak kemas berapa ada duit kemas. Dia bersandar pada lain daripada Allah. Kita kena bersandar, bergantung, berpegang. Apa yang sama, bertawakal pada Allah. Dalam keadaan macam mana pun. Kerana kita akan hadapi satu masa yang kita ni memang kita tak boleh amal, kat nak mati nak amal baik. Kalau kita selalu berpegang pada amal, masa tu nak amal baik, kita pun tak larat. Dengan badan lemah, nak celak mata tak naik kan. Dia mahu kita bergantung pada Allah. Kalau bergantung pada amal, nak buat apa lagi? Tak boleh buat apa lah. Sentiasa lah. Sentiasa. Apa orang kata? Bergantung pada Allah tu. Dalam keadaan macam mana. Itu yang dia nak. Lagi pun Allah Ta'ala ni dia mengikut sangkaan kita kan. Kita sangka dia baik, dia bagi baik lah. Sangka buruk, dia bagi buruk. Sesuatu yang tidak diizinkan Allah pada kita, tidak sabar pada berhasilnya doa yang kita mohonkan pada Allah. Kan? Kita tak sabar, kita minta, kalau kita rasa kita minta tu Tuhan tak bagi. Dah kan Tuhan janji dia nak bagi kan. Ud'uni astajib lakum. Dia janji dia akan bagi. Tapi kadang-kadang kita faham bagi tu, minta la tu dia bagi. Ragu-ragu tentang janji Allah, menanggapi Allah apabila ada suatu maksud yang tidak berhasil atau tidak ada ikhlas dalam hati, cinta kemasyhuran supaya ia terkenal dan dikenal orang dan lain-lain sebagainya, merupakan kaedah-kaedah yang tersembunyi dan sulit untuk dilihat secara lahiriah kerana tak nampak. Itu dalam hati dia Yang kedua, semua kelemahan dan penyakit hati seperti takabur, dengki, ujuk, riak dan lain-lainnya dan sebagainya, ini adalah harus dihadapi oleh kita selaku hamba Allah apabila kita ingin supaya hubungan kita dengan Allah dan makrifah padanya betul-betul dekat, sehingga antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala punya hubungan langsung dan tidak ada sesuatu pun yang mendinding kita dengannya. Kita bergantung terus kepada Allah. Hendaklah seluruh perhatian kita dicurah untuk membasmi segala kelemahan dan keaiban itu. Ini adalah lebih penting dan lebih utama daripada kita mengharap dan memohon supaya Allah SWT memberi karamah, keutamaan baik yang bersifat dunia dan akhirat kita. Dan setengah orang tu dia duduk nampak karamah-karamah. Makna kata, sebab tu wali-wali ni dia kata, mereka mencari istiqamah, bukan mencari karamah. Setengah orang dia lama-lama nak cari karamah-karamah, kamat-kamat, dia terbang ke apa-apa. Enggak. Boleh benda pelik-pelik kan. Dia beramal. Ini itu dia tu pun. Ni baca banyak ni tepat sekian-sekian kan. Boleh terbang, boleh jalan tahiyyak apa semua. Wali-wali dia mencari istiqamah. Macam mana kita boleh berterusan mengabdikan diri kepada Allah ni sampai mati ni. Memenuhi perintah dia wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Memperhambakan diri Allah sampai mati. Al-yaqin al-maut, mana mati. Kan? Tapi ada juga orang tidak faham lah ni sebab tu ada golongan, ada daripada cerita lah, ada sembang di Damaria lah.
Kereta Tamaria kita ni pun ada macam-macam tempat saduk lah kan. Macam-macam ajaran. Juga ajaran apa? Ajaran ada yang lepas mayang pakai niat pun ada lah. Tapi tak ramai lah dari dia orang. Lepas pun guna ayat dia. Kita sembah Allah sampai yakin. Dah yakin dah tak payah lah. Dia maknakan yakin tu kita dah yakin lah. Dia tafsir sendiri. Tak ikut tafsir ulama. Ada setengah pula sembahyang buah pokok kurma hari Jumaat. Sebab nak ikut Nabi tu sembahyang buah pokok kurma. Kebetulan ada pokok kurma. Masjid tu dah pokok. Sembahyang tu. Macam-macam. Maka itu nak. Dia jenis syariat. Jenis mudah. Mudah. Kerana hal keadaan ini sifatnya masih pahit. Dia kata no. Dan masih tertutup pada penglihatan dan perasaan kita. Kita harus mendahulukan segala sesuatu yang ada di hadapan kita daripada sesuatu yang masih belum kita lihat. Yang di hadapan kita tu aib kita tu. Kan? Sesuatu yang jauh tu karomah tu. Karomah tu bukan tujuan kita cari tu. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, malah wali-wali takut pula dengan karomah ni. Dia takut mai apa? Pujuk lah, sumaah apa kan? Macam kita cerita dulu Imam Haramai kan. Biasa dua orang biasa lihat apa? Hari yang Jumaat yang sama. Dia mengimamkan sembahyang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga dua orang berbalah kan. Kata dah minggu lepas ni dia jadi imam di sana Masjidil Haram. Puanu kata dah di Masjid Nabawi. Akhirnya dua orang pergi jumpa Imam Haramai. Imam Haramai kata, selagi aku hidup, jangan kamu cerita kat siapa nak, kamu simpan rahsia ni. Kan, simpan rahsia. Dah mati boleh berjajah. Apa amanah. Kerana memang wali-wali ni salah satunya karamah yang Tuhan bagi dia. Ialah Allah Ta'ala pendekkan jarak bumi. Bumi dengan satu langkah. Tapi bukan kita ada buat ibadat tu nak cari tu. Maknanya Allah Ta'ala bagi sendiri. Kita pula kalau dia bagi hak tu. Langkah pergi Bangkok. Langkah pergi Australia. Kita duduk angan-angan ni. Langkah pergi Kutub Utara. Nah, itu dia panggil karamah. Kalau Ta'ala lipatkan bumi ni, itu dia panggil karamah. Ini kalau kita tengok dalam kitab apa orang kata ni tentang tasawuf lah, tentang wali, kisah wali-wali lah kan, kisah wali-wali. Baiklah. Kemudian ada kalanya masih ghaib itu dapat ditangkap oleh panca indera kita, dan ada kalanya tidak, tapi dapat ditangkap oleh mata hati kita. Umumnya tabiat manusia tidak menghiraukan keaiban-keaiban. Dia tahu. Biasanya manusia ni dia tak menghirau keaiban-keaiban ni. Tetapi lebih mengutamakan pada hal-hal yang dianggapnya baik, meskipun sifatnya masih fatamorgana. Alang-alang apa-apa fatamorgana ni satu benda kita tengok di depan macam lopak ayak no. Tapi pergi dekat tak ada apa pun. Cuma dia nampak fatamorgana. Bahasa Melayu kita panggil apa fatamorgana ni? Duduk tempat panah kan. Tengok macam lopak ayak ke depan. Pergi dekat. Tak ada apa. Yalah fatamorgana lah. No? Fatamorgana. Nak sebut bagi no? Jadi dia sangka je. Pergi dekat tak ada apa. Atau bahkan masih belum ada apa-apanya. Sama seperti orang sakit yang tidak mau melihat penyakitnya untuk diubati dia. Tapi perhatiannya lebih dahulu mengarah pada hal-hal yang harus dikerjakannya apabila ia sihat. Orang sakit, dia hak benda yang dekat tu patutnya dia cari ubat untuk ubat dia. Dia nampak ni, nanti ni aku nak buat apa ni, lepas aku sihat ni. Nantilah dulu. Yang utamanya ni, ubat dulu. Lepas tu aku fikir nak buat apa lepas sihat ni. Dua kan nanti duduk rancang, ubat tak makan kan. Nampak depan dulu. Hak tu kemudian. Kan. Hak benda yang important dulu, no? Hak urgent and important tu dulu. Ya.
hak jenis nak buat kemudian tu penting, tapi tak perlu segera lagi. Kena perlu segera depan ni dulu, ubat dulu, no? Tu dia panggil aulawiyah tu. Dia sebab tu dia bagi contohnya sama seperti orang sakit yang tidak mahu melihat penyakit yang untuk diubati, tapi perhatiannya lebih dahulu mengarah pada hal-hal yang mesti dikerjakannya apabila dia sihat nanti. Tak apalah, hak tu nantilah. Ni ubat dulu ni. Itu pun tak apalah, lepas dah sihat ni, buat. Tegasnya sehingga lebih melihat pada kesihatan saja, tapi melalaikan penyakit yang ada di tubuhnya. Kan? Sehingga ia tidak mementingkan mengubat penyakitnya itu lebih dulu. Dia sihat. Ubat dulu, no? Itu yang kena tertib tu, no? Tertib. Orang dulu panggil tertib lah, no? Yang dulu didahulukan kan, yang kemudian kan. Manusia yang sempurna dalam berfikir serta sempurna pula dalam perasaan akan melihat keaibannya lebih dahulu demi untuk maksud mencapai keutamaan yang dicita-citakan. Kenapa demikian? Sebabnya adalah terdiri daripada 3 macam pandangan. Yang pertama, bahwasanya berusaha untuk menghilangkan segala macam penyakit hati ini seperti dengki, khianat dan lain sebagainya, berarti menjalani jalan sopan dan adab sebagai makhluk yang sedang menjalani hidup duniawi dengan serba macam kehidupan yang dialami. Tetapi apabila kita melihat hanya pada yang manis-manis saja, dan itulah yang selalu kita kendaki daripada Allah. Itu apa? Nafsu campur tangan. Kalau nafsu ni dia punya campur tangan juga. Sebab tu nafsu ni dia kata lebih senang dia buat satu benda yang apa orang kata ni yang sesuai dengan dia lah, yang cocok. Bagaimana cocok dengan dia. Amal ibadat ni pun ada juga yang nafsu suka lah, ada yang cocok. Ada juga yang dia tak cocok. Sebab tu kaedah ulama-ulama tasawuf dia kata, kalau kita nak tengok yang mana yang aula, yang lebih utama, kita tengok hak nafsu kita lebih berat nak buat benda tu. Itu utama. Kalau hak nafsu kita rasa ringan nak buat tu kurang utama. Betul tak? Contohnya kan, macam kita nak bangun sembahyang tengah malam, nafsu kita rasa cocok dah tu. Nafsu tak cocok, no? Kan? Nafsu kita cocok apa kalau ada jamuan? Bagus tu, kita menghadiri jadi tetamu kan? Itu untuk disuruh dalam hadis, tapi nafsu cocok dah tu, no? Lebih-lebih lagi ada sate pula lagi cocok. Jadi nafsu ni bukan semua dia tak mau. Kan? Bukan semua dia tak mau. Jadi tu, no? Dia mau juga, tapi yang ngam dengan dia. Sebab tu kita nak cam, yang mana lebih utama? Yang nafsu kita berat. Itu utama. Dia punya ganjaran dia lebih tinggi. Kalau ringan sikit, itu kurang. Bukan kata-kata dapat, tapi kurang. Itulah satu formula yang ulama uli. Itu syaitan pun kadang dia suruh kita juga buat baik, tapi baik ada makna. Kan? Dia suruh juga. Dia motivasi kita, dia bawa dia bangkit, dia dorong kita buat baik tu. Buat. Tapi dia nak pelingkup kita terus lagi. Dia umpan dia. Yang kita baca dulu kan, umpan. Tak apalah korbanlah umpan tu sikit untuk nak dapat ikan besar. Dia macam tu. Kan? Kita kan sanggup buat keluar sikit kan. Buat keluar model sikit buah di kai kan. Nak dapat ikan besar. Syaitan macam tu. Ingat lagi yang kita cerita dulu kan, orang yang tidur di sini kan, yang tidur di bawah bukit kan, tidur bawah bukit, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ahliya wa amr. Baca doa tidur bawah bukit, sandak kan bukit, duduk sandak tidur lenah sedap, macam apa kursi malas kan. Saya dulu kecil-kecil bukan naik bukit kan, duduk bawah bukit sandak tu, nutah bukit. Kita kan tahu batu-batu nak golek turun barang yang Gunung Kinabalu ni kan, batu. Syaitan yang duduk tunggu dia tu, syaitan duduk tunggu lah. Nak lagi bangkit tidur kan, asuk pula. Dalam tidur pun dia buat agak mimpi-mimpi merapu kan. Jaga lagi, kacau pula. Tengah-tengah duduk tidur tu, batu golek-golek kena dia. Dia panggil tidur, dia panggil bangkit. Bangun. Syaitan dia panggil. Kawan tu, batu dia kan. Dia pun elak batu tak kena dia.
Dia kata, terima kasih Tuan tolong panggil dia. Siapa Tuan ni? Dia kata, syaitan. Syaitan buat baik ni. Baik ada makna dia dah. Makna apa? Apabila tadi hang tidur baca bismillah elok lah kan. Kalau hang mati tadi, mati syahid. Jadi kalau aku panggil hang jaga ni, ada peluang lagi pun asuk hang mati kapiak. Masa panjang ni. Dia buat baik sikit dengan tujuan. Ada masa panjang. Nampak tak? Nampak lah cerita tu kan? Dia panggil dia suruh juga buat baik. Tu kata baik ada makna. Macam tu lah nafsu kan? Nafsu tu. Dia kata makan-makan banyak. Dia buat makan. Wah, kita ni orang jemu ni kan? Kan? Tapi tidak tak jaga yang tubuh. Umpan sikit. Jadi, tetapi bila kita melihat hanya pada mana-mana saja itulah yang selalu kita kendaki dari Allah. Sedangkan kita lupa kepada keaiban kita, maka hal keadaan ini dapat membuat pada tidak dicintainya kita oleh Allah SWT. Tuhan tak cinta kita, tak suka kita. Yang begini pun dapat juga kita buktikan analoginya pada kita manusia seperti dimaklumi dalam konteks hubungan antara karyawan dengan majikan. Manusia ni karyawan ni pekerja dengan majikan lah, no. Karyawan dia panggil no. Kita karyawan ni hebat ni no. Seorang karyawan no. Karyawan kita ni apa? Kaya lah berkarya no. Betul. Kan sana ni kerja apa ni? Karyawan hebat. Kan macam kan gitu no. Macam sebut kerja apa pilot. Pilot. Abang tu driver kan kerja apa driver driver dia driver apa tuang tapi dia sebut tu tak standard lah kan sebut kata pilot tu yang kata pimpinan tak terima abang driver tak mau ya pimpinan orang sebelah rumah driver lah. Dalam Islam ni kerja halal ya, kan jawatan bar kan. Kata lepas tu buta tu driver bertobat. Nyesal amat sangat. Nampak tak nyesal. Awak tak habaq dah pilot. Tu makna kata nak terima tu pun ada sebab dia no. Tu nampak benda tu kan anak orang tu anak harta. Dan dikatakan Imam Syafi'i lah cerita kan. Dia orang panggil pergi makan kenduri. Dia pakai tak elok. Jadi apabila pergi kenduri orang tak pandai layan dia. Tak pandai layan lah, orang tak kenal kan. Jadi dia balik rumah. Dia pakai kemas-kemas. Pakai punya ulama lah orang tu. Pergi pula baru orang main angkat man. Dulu kan orang hidang kan. Dia kata aku pakai kemas bukan layan. Maka dia pun ambil lah roti bulan poket kuah semua. Kuah daging semua. Dia kata buatnya tu. Kenapa kan nak jamu aku, nak jamu baju lah. Aku mai dah dilekeh apa tak jamu kan. Mai dengan pakaian hebat ni bawa apa jamu. Jadi aku bagi dia makan lah. Macam tu korang tadi pun bukan nak dia, nak jawatan tu. Tu yang kadang-kadang kena tipu no. Pergi sewa kereta mahal-mahal pergi masuk kampung ni kan. Menerai kawan tu terima no. Ya kan? Lepas tu nak projek mentu apa mentu nak keluar mana payah no. Usah berlaku no. Pak mentu dah payah depa duk guna mentu. Kereta dulu mana? Dia pun nak kabur juga. Kereta dah hantar servis dah mana no. Tengok servis pun lama-lama kawan pun kan nak pergi pinjam dulu kan. Itu dia. Jadi itu no. Yang kedua no, mengarahkan perhatian pada berjuang membasmi musuh dan serba aneka kaiban dengan mencari yang enak-enak saja tanpa mau mengoreksi, mengisap. Orang Malaysia ni mengoreksi no. Mengoreksi kaiban-kaiban, memeriksa kaiban-kaiban dan kelemahan-kelemahan diri. Terkadang-kadang membuat diri jatuh tersungkur dalam lumpur sesat dan kesesatan. Kan? Sebab itulah kita ambil macam Sayyidina Umar diceritakan dalam kitab
Nasaihul Ibad, dari kitab Imam Nawawi, nasihat-nasihat untuk hamba ahli ibadah, hamba-hamba ni. Dikatakan dia pernah pergi tanya pada seorang sahabat, Uzaifah bin Yaman. Dia kata, wahai Uzaifah, tolong hang tengok nama aku ada tak dalam senarai-senarai orang munafik. Senarai nama aku ada tak dalam senarai yang hang tulis. Sebab Uzaifah ni dia banyak menanyakan tentang hadis-hadis tentang fitnah. Dan dia pun nama-nama senarai orang munafik ni ada ke dia. Jadi Sayyidina Umar ni dia pergi tanya nama dia. Dia tak tanya nama orang lain. Dia nak cari keaiban. Kalau kita lah ni, kalau tahu kata ada orang duk senarai ni, kita pergi tanya nama dia ada tak? Nama dia ni, dia ni, dia ni. Dia tak tanya. Dia tak tanya. Dia macam tu, no? Itu yang jadi masalah, no? Dia tak mau cari keaiban diri dia kan. Berarti kita ni kena cari keaiban kita. Kita perbaik. Sebab tu kalau orang tegak, kita perbaik diri kita. Sebab tu dikatakan Rasulullah SAW ni, kan satu hari dia duduk layan orang besar kan, golongan Al-Malak ni kan. Jadi apabila Umi Maktum ni mai kan, mai ni dia tak pernah layan. Sebab Umi Maktum ni buta, orang miskin. Dia duduk layan orang besar. Dia masam muka lah. Tengah dia duduk layan orang Al-Malak ni kan. Tiba-tiba Tuhan turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Setiap kali Rasulullah dia jumpa dengan Umi Maktum, Abdullah bin Maktum ni. Dia apa orang kata ni, hormat dia, no? Nabi ni pera'i dia. Nabi kata dengan sebab dia lah aku ditegur. Sebab dia lah aku ditegur. Kalau kita marahlah. Pasal dia ni aku kena sound dulu. Kan. Dia jadi ikut tu. Dia payah nak. Kan? Kita ni kadang-kadang memanglah saya pun cakap kan. Dia kalau jadi betul-betul kita nak amal tu kan senang, no? Kita contohnya kadang-kadang kita duk cerita kita ni seperti Khalid Al-Walid. Turun jawatan pun tak apa. Ni tahu-tahu jatuh jawatan lari balik Johor terus, you know. Tak payahlah. Mai ceramah tak apa boleh kan, no? Mai kata tak menang. Ni saya dah sampai Johor tak dah habis muktamar pun. Itulah kata anak. Dia jadi kecewa, no? Tapi ceramah memang kita bukan pasal jawatan, turun orang biasa tak apa. Dan ceramah tu kan kata-kata payah kita pun tak jadi yang tu no. Jangan no. Nak laksanakan tu no. Biasa tu macam orang kata Ka'ab bin Malik kan. Ka'ab bin Malik ni dia tak pergi perang Tabuk tu pasal saja-saja kan. Bukan ada alasan apa. Jadi apabila orang Rasulullah dan para sahabat boikot dari 50 hari, tetap duduk pergi masjid tu. Duduk pergi masjid. Pergi semayang belakang Rasulullah. Dia tengok Rasulullah paling sana. Dia bagi salam. Dia duduk tengok mulut Rasulullah bergerak lah. Tak bergerak jawab. Kan? Dia betul juga. Dia main kan. Cuba bayang 50 hari orang tak cakap dia. Sebab dia bergantung dengan Allah. Kan? Aku beribadah kerana Allah, bukan pasal benda lain. Itu. Sampai apa orang kata? Ada raja masa tu bukan Islam tu main tak surat, nak offer dia hidup negeri dia. Dia tak mau. Ni pun cobaan dia kan, cobaan, cobaan. Jadi no. Tu kata amal tu no. Cita-cita ni kok kita boleh tiru sikit-sikit boleh jadilah. Jadi sekat dua dulu lah. Wallah lah. Tanda kali lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi arhamir rahimin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.